Hai semua, saya Dr. CK. Jadi dalam podcast episod kali ini saya nak kongsi apa perbezaan antara baja dengan biostimulan dan kenapa pokok perlukan kedua-dua. Jadi antara soalan paling kerap ditanya oleh pekebun rumah ialah kalau sudah guna baja kenapa masih perlu biostimulan, dan kami showkan aplikasi biostimulan. Jadi ini adalah satu soalan yang sangat logik kerana selama ini baja dianggap sebagai jalan utama untuk menyihatkan pokok. Tapi apabila kita faham cara pokok berfungsi, barulah jelas bahawa baja dan biostimulan mempunyai peranan yang berbeza dan kedua-duanya saling melengkapi. Jadi pertama sekali, baja fokus kepada nutrien. Baja berfungsi untuk membekalkan nutrien penting seperti NPK, nitrogen untuk pertumbuhan daun, P. Fosforus untuk akar, bunga dan buah, K. untuk ketahanan dan keseimbangan pokok. Ringkasnya, baja ialah sumber nutrien. Tanpa nutrien mencukupi, pokok memang susah untuk membesar dan berfungsi dengan baik. Namun, ada satu perkara penting yang sering terlepas pandang, iaitu pokok ia kena berada dalam keadaan yang sihat optimum, sama ada keadaan sekeliling tanah semua itu untuk menggunakan nutrien tersebut dengan berkesan. Jadi dekat sinilah biostimulan dia memainkan satu peranan yang penting di mana ia fokus kepada fungsi pokok. Dia adjust dari dalam internally. Biostimulan ia tidak bertujuan untuk memberi makan kepada pokok. Fungsinya lebih kepada membantu mengaktifkan dan menyokong proses semula jadi fisiologi pokok. Antaranya ialah meningkatkan penyerapan nutrien oleh akar. Jadi akar akan jadi lagi aktif dan meningkatkan fotosintesis pada daun dan toleransi ketahanan terhadap stres seperti cuaca panas, banjir, hujan berlebihan, dan ataupun masa kita pindah tanam pokok itu terganggu. Dalam erti kata lain, biostimulan membantu pokok menggunakan baja dengan lebih efisien. Dengan ini kan secara tidak langsung kita boleh kurangkan kadar aplikasi baja, macam baja kimia ataupun baja hybrid, baja organik dan sebagainya. Sebab itu ada situasi di mana pokok sudah dibaja secukupnya tapi masih nampak lemah, pucat dan pertumbuhan yang perlahan. Masalahnya bukan kekurangan nutrien semata-mata, tetapi fungsi dalaman pokok tidak berjalan optimum. Itulah kenapa baja sahaja kadang-kadang tidak mencukupi. Jadi ada beberapa situasi biasa yang menyebabkan baja kurang berkesan. Contohnya pokok sedang stres, cuaca akan terganggu, media terlalu basah, kering, ataupun ini ancaman ataupun cabaran perosak penyakit. Jadi masa perkara ini berlaku kan, pokok dia akan fokus kepada defense. Jadi dengan itu kan dia punya efisiensi dalam penyerapan nutrien tu, baja tu akan terjejas. Dan disebabkan ini kan kadang-kadang akar pun kurang aktif, rosak media tanaman. Kalau katakan tanam dekat pasu yang mungkin sudah kering ataupun katakan tanah yang terlalu asid, jadi dia sudah tak optimum lagi untuk tanaman tersebut menyerap nutrien ataupun pokok yang baru pindah tanam. Jadi dalam keadaan ini kan kita nampak pokok dah sihat semua tu, jadi kita mungkin ingat nak tambah baja sahaja. Jadi menambah baja berlebihan tidak dapat menyelesaikan masalah, malah boleh memburukkan keadaan. Jadi dengan ini kan biostimulan seperti dalam Agropinta kami ada Nutribus, ada Aminopro, semua ini. Jadi biostimulan boleh membantu dengan menyokong pokok supaya lebih stabil, kurang tertekan, bersedia untuk menggunakan nutrien yang sudah ada. Jadi baja dan biostimulan dia bukan pilih salah satu. Jadi kalau boleh kami showkan ialah guna secara gabungan, combo. Kerana baja dan biostimulan dia bukan bersaing. Jadi kalau kita gabung tu akan dapat synergistic effect di mana baja fokus membekalkan nutrien, biostimulan fokus membantu pokok memanfaatkan nutrien tersebut. Jadi inilah satu kesimpulan. Jadi
baja itu penting, tetapi baja sahaja tidak menjamin pokok sentiasa sehat. Biostimulan melengkapkan rutin penjagaan dengan membantu pokok berfungsi secara optimum, terutamanya dalam keadaan tidak ideal. Jadi kalau kami faham peranan masing-masing, penjagaan pokok jadi lebih seimbang, kurang trial and error, dan lebih konsisten dalam jangka panjang. Jadi itu saja untuk sesi perkongsian hari ini. Terima kasih semua.